segmen kisah seram. Apa khabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kisah pengalaman daripada Meja Muhammad Fitri. Ya, masih ingat lagi dengan Meja Muhammad Fitri? Okey, kisah yang akan dikongsikan pada malam ini adalah mengenai nombor ekor. Seperti yang dijanjikan, saya akan cerita versi saya dalam pencarian ilmu-ilmu. Dua cerita saya, iaitu ilmu nombor ekor dan ilmu tarik barang, iaitu duit lah. Kisah pertama, ilmu nombor ekor. Dan yang keduanya adalah ilmu tarik duit. Kisah ni agak panjang lah. Okey, kita dengarkan perlahan-lahan dan ambillah pengajaran, okey? Bab nombor ekor ni memang banyak kita dengar dulu. Saya sendiri adalah saksi kepada beberapa kawan dan bos atasan saya yang jadi gila nombor ekor. Sampai mereka semua bercerai-berai, duduk bersendirian, harta apa pun tak ada, berhutang sana sini, duit gaji habis pada nombor ekor. Fitri, bukan nama sebenar pun, pernah nak cari kebenaran perkara ilmu nombor ekor ni. Umur saya waktu tu baru 20 tahun. Bujang dan tak berharta. Hutang banyak. Hutang bank, hutang korporasi, hutang orang. Dalam masa yang sama, saya kuat menuntut ilmu-ilmu mistik dan misteri. Segala jenis tok guru saya redah dan kutip ilmu sebanyaknya. Sehinggalah saya berjumpa dengan satu guru tua ni, yang pada saya dia amatlah banyak ilmu yang dirahsiakan. Nak pujuk dia untuk terima saya amatlah susah. Pendek cerita, selepas diuji banyak kali, akhirnya saya diterima jadi murid dia. Saya paling muda dalam beberapa anak murid tok guru ni. Dah lama berguru bermacam ilmu, memang habis duit lah. Sebab ulang alik dan makan minum. Satu malam, ketika duduk bersembang di rumahnya, saya cakap pada tok guru saya nak tahu ilmu nombor ekor dan ilmu tarik duit. Terbeliak mata tok guru dan dia marah. Kamu dah buat apa dengan ilmu tu semua? Nak kaya? Nak tarik duit siapa? Nak tarik pakai apa? Tok guru jerkah saya. Saya melawan dia. Yelah, saya nak belajar juga. Tok guru ada tak ilmu tu? Kalau ada ilmu buat nombor ekor ke, saya nak tahu. Terus tok guru tak pandang muka saya. Anak-anak murid dia yang senior dari saya semua tunduk diam aja. Tapi sebenarnya mereka yang suruh saya tanya tok guru pasal ilmu tu. Saya pula yang kena marah. Malam tu semua yang lain dah balik rumah masing-masing. Saya pula tidur seorang diri, beralaskan beg di ruang tamu rumah tok guru. Esok pagi lepas solat subuh jemaah dengan tok guru, dia tanya, kau nak sangat tahu ilmu-ilmu tu? Saya angguk. Baiklah, kau pergi ke Gunung Tanjak. Bukan nama sebenar ya. Dan kau duduk situ. Tak apa. Tapi apa nak jadi nanti? Tok guru tak tanggungjawab. Okey? Itu cabaran dah tu. Fikir panjang juga saya jadinya. Tapi dah alang-alang melangkah, jangan semangat patah. Tengah hari tu, saya pergi seorang diri ke kaki gunung tu. Saya tekad. Seorang diri redah hutan dan panjat punya panjat sampai hampir di puncak. Ada air mata air. Jadi saya duduk situ. Saya buat unggun api, letak beg galas, saya sandar dan tidur. Begitu je. Penat. Tiba-tiba saya terjaga. Dah gelap. Malam dah rupanya. Angin sejuk mula datang. Saya nyalakan semula unggun api dan duduk diam sajalah. Assalamualaikum. Suara datang mana pula dah. Saya balas salam tu. Waalaikumsalam. Pandang tak jauh di depan, ada seorang pakcik sebaya 50-an datang pada saya. Nampak macam dia ni orang kampung pencari hasil hutan. Buat apa sini? Nak cari ilmu nombor ekor. Terus pakcik tu duduk sebelah saya. Dia suruh saya balik. Macam-macam nasihat dia bagi pada saya. Jangan dibuat benda-benda macam tu, katanya.
Tapi saya tetap degil, tak nak balik. Pakcik tu geleng kepala. Dia pun berjalan tinggalkan saya. Selang 2 jam lepas tu, dalam gelap, pakcik tu datang balik. Dia bawa 2 guni besar, iaitu guni gula warna putih tu lah. Dia buka ikatan guni tu, dilonggok depan saya. Nak tahu dia longgok apa? Dia longgok duit RM50 dengan RM100 depan saya. Kiranya lebih berjuta ringgit lah nilai duit tu semua. Dia kata, tak payahlah belajar nombor ekor. Awak nak duit? Ambil duit ni, pakcik bagi. Pergilah balik. Saya cakap, pakcik, saya bukan nak duit, sikit pun tak nak. Saya nak ilmu, nak tahu macam mana buat nombor ekor. Pakcik tu geleng kepala. Dia kutip balik duit tu semua dan pikul 2 guni tu turun dari gunung, tinggalkan saya seorang. Esoknya, saya dah letih, tak tahu nak buat apa. Nak turun gunung dan keluar hutan balik rumah Tok Guru, tapi malu. Jadi saya tekad, apa nak jadi, jadilah. Saya duduk juga dalam hutan ni. Jam lebih kurang pukul 4 petang. Tiba-tiba pakcik tu datang lagi. Saya mula rasa pakcik ni mungkin bukan orang, ataupun dia ni orang yang istimewa lah. Tapi kali ni dia bawa seorang perempuan lawa. Memang amat lawa. Terpegun saya. Tak ada seorang pun kawan dalam FB saya ni yang secantik perempuan tu. Sorry, korang tak cantik. Marah lah. Anak, marilah turun. Tak payahlah belajar benda-benda macam tu. Nak duit, pakcik bagi sebanyak mana pun. Nak kahwin, ini anak pakcik, kahwinlah, pakcik bagi. Sudahlah tu. Pakcik tu suruh anak perempuan dia duduk sebelah saya dan sembang dengan saya. Aduh, cantiknya muka dia, badan tip-top, suara lembut je, jernih muka. Tak puas pandang dia. Kalaulah waktu zaman ni ada handphone dan selfie, saya dah buat selfie dah. Lawa sangat. Tiba-tiba saya teringat niat saya. Saya pun cakap, pakcik, bukan saya menolak anak pakcik, tapi niat saya nak cari ilmu tu, bukan nak kahwin. Saya hargai apa pakcik beri ni dan penat pakcik dan anak pakcik masuk hutan cari saya. Lepas tu pakcik dan anak perempuannya pun tinggalkan saya. Muka masam je mereka berdua. Saya dah tekad, aku nak ilmu. Selagi tak dapat jawapan, aku tak nak keluar hutan ni. Lantaklah. Malam tu macam malam semalam lah. Saya pasang unggun api dan duduk termenung tengok langit seorang diri. Rasa menyesal pun ada. Lawa sungguh anak pakcik tadi tu. Duit pun pakcik tu nak bagi free. Tiba-tiba bau wangi, angin tiup lembut, hutan jadi sunyi sepi. Tiada bunyi unggas pun. Saya berdiri pandang sekeliling. Berdiri di tepi pokok, seorang perempuan cantik dengan pakaian hijau bersulam emas. Dia melangkah merapat pada saya. Sah, ini mesti makhluk lain. Saya baca ayat-ayat dan berdiri tegak. Seram dan risau saya, sebab saya seorang diri. Dia perkenalkan diri dia sebagai Puteri Hijau. Dia tanya saya, buat apa kat sini? Saya pun cakap yang saya sedang cari ilmu nombor ekor. Dia gelak pada saya. Dia suruh saya balik je. Saya tak puas hati. Saya kata yang saya nak juga ilmu tu, walau apa pun. Dia jeling pada saya. Dia tunjuk pada beg galas saya. Tiba-tiba bergegar sikit tanah. Bergoyang saya. Saya tengok tanah bawah beg saya macam dikorek-korek. Apa tu? Saya nampak entah dari mana naik dari dalam tanah tu jongkong-jongkong emas. Banyak pula tu. Semua keluar dari tanah, betul-betul bawah beg galas saya. Baliklah kamu, ambil saja emas semua tu, isikan dalam beg kamu tu. Semua beta hadiahkan pada kamu. Saya terdiamlah. Saya pandang muka puteri tu. Saya cakap, maafkan saya, bukan saya tak mau terima, tapi
Waktu saya melangkah keluar dari pintu rumah nak ke sini, niat saya ialah nak ilmu. Benda lain saya tak mahu. Puteri tu datang rapat ke muka saya. Dia macam nak terkam saya. Bau wangi dia masuk kuat kat hidung saya. Dia tenung mata saya dan dia kata, "Kamu ni manusia yang paling jujur beta pernah jumpa. Baiklah, jika itu yang kamu mahu, bulan hadapan kamu naiklah ke Bukit Angin." Bukan nama sebenar juga ya. Kamu ikut air sungai sehingga kamu jumpa pokok terap yang di bawahnya ada batu hampar. Kirimkan salam beta kepada guru kamu ya. Selepas dia cakap begitu, dia pergi berjalan dan menghilangkan diri dalam gelap malam. Itu dia. Esoknya, saya redah hutan dan turun dan keluar dari gunung tu lah. Saya tahan lori, tumpang sehinggalah sampai ke rumah Tok Guru. Tok Guru tanya, "Dapat apa?" Saya pun cerita apa yang berlaku semua kepada Tok Guru. Dia diam, hanya angguk kepala saja. Sepatah komen pun dia tak cakap. Esoknya saya balik ke tempat saya dan kerja macam biasalah. Nak tunggu lagi sebulan sebab nak kena naik Bukit Angin pula. Okey. Sebulan dah berlalu. Sampai masanya saya pun ke rumah Tok Guru. Ada 3 orang anak murid Tok Guru yang senior dari saya di rumah dia. Mereka bertiga pun hantar saya ke kaki bukit tu. Mereka kata mereka tunggu saya dalam kereta. Saya pun galas beg dan mula daki bukit tu seorang diri. Mau tak mau, saya kena hadapi juga. Sebab semua ni saya mulakan. Saya redah anak sungai dan ikut anak sungai tu ke atas. 2 jam lebih berjalan, nampak satu pokok terap. Saya dongak tengok dari pucuk pokok sampai mata saya ke bawah pokok tu. Ya Allah, ada harimau tengah baring di bawah pokok tu. Memang betul ada batu yang terhampar di bawah pokok tu, dan harimau tu baring atas batu tu. Saya cepat-cepat tarik pisau saya, genggam kuat-kuat. Saya duduk menyorok belakang batu dan intai harimau tu. Apa nak buat ni? Langit makin nak gelap lewat petang. Nak malam dah ni. Saya pun baca surah Al-Lahab 3 kali dan saya zikirkan ayat Salamun ala Nuhin fil alamin. Tak lama selepas tu, harimau tu bangun dan berjalan masuk hutan. Lega dah hati saya. Saya pun berjalan perlahan ke batu tu. Bau hamis harimau tu kuat betul. Saya letak beg dan rehat menunggu malam. Saya buat unggun api. Oleh kerana tadi terserempak harimau betul ke atau jadian tak tahulah saya kan. Saya pun mula zikir dan buat beberapa amalan pendinding seperti 3 kul, 7 salam, ayat-ayat terakhir surah Al-Baqarah, bacaan 7 mubin dalam Yasin dan ayat Nabi Sulaiman ayat 102 surah Al-Baqarah. Tolong pergi berguru dengan ustaz ya. Ambil sanad dan adab ilmu yang betul. Jangan ambil dari sini tau. Tunggu, malam makin lewat. Apa pun tak ada lagi. Saya tunggu lagi. Tersengguk, mengantuk. Tengok jam dah pukul 1 pagi. Saya tenung je pokok terap tu. Apa pun tak ada. Yang ada hanya binatang sumpah-sumpah seekor tu. Itu je. Saya pun buat keputusan, balik ajalah. Saya buka lampu suluh, mula berjalan keluar ikut anak sungai tu. Sampailah ke jalan raya. Saya tengok kereta senior saya dah tak ada. Saya pun jalan kaki balik ke rumah Tok Guru. Jauhnya lebih kurang 15 km. Pedih kaki. Sampai di rumah Tok Guru, saya tengok 3 senior saya tu elok je tengah tidur. Saya punya marah, tapi hanya mampu bercakap dalam hati je. Celaka punya kawan. Aku susah-susah masuk hutan, hadap harimau, hadap jin setan. Korang boleh tidur je tinggalkan aku dalam hutan. Tadi janji akan tunggu aku di luar hutan. Kalau dapat nombor nak sama-sama dapat habuan. Bodoh betul. Tok Guru tanya, dapat apa? Saya jawab tak dapat apa pun. Tok Guru senyum dan kata padan muka pada saya. Saya geram lah. Sedih, bengang, semua ada.
Tok Guru tanya, kamu ada nampak lubang di pokok tu? Ada kamu letak apa-apa dalam lubang pokok terap tu? Saya jawablah, lah, memang ada lubang. Tapi mana saya tahu kena letak apa-apa kat situ? Tok Guru tak beritahu. Tok Guru balas dengan senyuman perli. Dah kau tak bertanya, itulah nak tunjuk pandai. Degil. Petang ni kau pergi semula. Letak kain kuning sejengkal dalam lubang tu. Kau tunggu sampai embun jantan menitik, baru ambil semula kain tu. Petang tu juga saya pergi. Tapi pergi sendiri naik motor. Tak mau ajak kawan-kawan. Tak guna semua tu. Sampai saja di tempat semalam, terus saya letak kain kuning dalam lubang di pokok terap tu. Saya tunggu. Elok-elok saja embun jantan menitik, lebih kurang pukul 11 malam. Cepat-cepat tarik semula kain kuning tu, saya gulung dan simpan dalam poket. Saya pun dalam gelap berjalan laju keluar dari hutan tu. Habis luka kaki dan tangan saya kena duri-duri hutan ni. Sampai di rumah Tok Guru lebih kurang pukul 2 pagi. Mereka semua menunggu saya. Saya pun bagi kain kuning tu pada Tok Guru. Tok Guru tak nak sentuh. Dia suruh saya yang buka gulungan kain tu. Saya pun bukalah. Wah, ada 23 nombor. Setiap satu nombor tu ada 4 nombor. Terus sini-sini saya tu salin nombor-nombor tu, semua atas kertas. Sungguh teruja mereka tahu. Saya diam je, geram dengan perangai mereka ni. Nak saja lapuk kepala mereka ni. Tapi mereka dah tua. Dalam hati, kecil-kecil tak nak mampus. Dah tua menyusahkan orang. Lepas salin nombor-nombor tu, mereka berpakat. Seorang akan ke Pahang, seorang ke KL, seorang ke Pening. Mereka rancang untuk beli nombor-nombor tu supaya boleh dapat banyak duit. Mereka salam Tok Guru, terus bergerak dengan kereta masing-masing. Saya pun tengok sajalah perangai mereka. Saya lihat muka Tok Guru sedih, tapi dia tak cakap apa pun. Badan saya dah amat letih. Luka-luka kena duri tadi pedih. Jadi saya malas nak fikir apa. Saya tidur je lah. Dalam tidur saya bermimpi pakcik yang di Gunung Tanjak tu datang. Dia pesan pada saya, jangan kamu beli nombor-nombor tu. Saya terjaga. Lusa saya tengok di surat khabar, semua 23 nombor tu kena. Dari tempat pertama sampai ke hadiah Saguhati, semua kena. Tapi saya tak beli satu pun. Tok Guru senyum pada saya. Dia kata, kamu sudah belajar sekarang. Lihatlah apa terjadi kepada abang-abang senior kamu. Mereka mengejar dunia dan tinggalkan kita, sehingga mereka lupa bahawa ilmu yang baik itu lebih berharga dari seisi dunia. Saya terkedu dan terus menangis di depan Tok Guru. Dia usap kepala saya. Apa yang terjadi kepada 3 senior saya tu? Ya, mereka jadi kaya raya. Tapi kaya mereka sekejap aja. Kemudian macam-macam bala mereka dan keluarga mereka kena. Akhirnya mereka bertiga telah mati dalam keadaan yang menyedihkan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Begitulah kisah pengalaman dan kesusahan saya mencari tentang ilmu nombor ekor ni. Bersyukurlah dengan apa yang saya ada. Saya tak beri 4 nombor ekor, tapi saya nak beri 4 pengajaran. Yang pertama, nak dapat kawan yang betul-betul susah senang bersama memang susah lah. Yang ramai hanya kawan yang nak mahu senang aja. Yang kedua, hidup ni carilah rezeki halal dan berkat. Kalau nak rezeki yang haram, memang sekejap saja boleh dapat, tapi sekejap jugalah ia akan hilang dan akan lebih rugi lagi. Yang ketiga, zaman ini nak mencari orang yang jujur, yang amanah dan yang setia adalah perkara yang paling susah nak jumpa. Apa salahnya kalau kita pula menjadi orang yang jujur, amanah dan setia? Itulah nanti akan jadi aset termahal diri kita. Yang keempat, Allah tu maha kaya. Kalau kita nak kaya, mintalah pada Allah. Sekian.